Jadi di atas nasihat makcik tu, Bob pun tolak. Dia nak juga lalu sedenak. Bob cakap kepada makcik tu, alah bahaya apanya. Oh, makcik nak cakap takut ada hantu Alah, tak payah risau lah makcik. Saya ni okey je. Lagipun saya bawa seorang-seorang ni dah biasa dah. Kalau lah ada hantu makcik, alah, bolehlah tumpang. Paling kurang pun adalah teman nak ajak borak ke. Nak lagi untung, silap-silap duit minyak, saya boleh bagi dua makcik. Bob pun berseluruh. Sebab apa? Sebab Bob ni tak nak terbawa-bawa sangat. Walaupun dia tahu dah apa yang ingin disampaikan oleh makcik tu, tapi nak buat macam mana? Dia nak menjalankan tugas. Lagi-lagi pula dia tak nak terfikir sangat benda-benda tu. Perjalanan dia jauh lagi. So apa pilihan yang dia ada? Lalu selepas dia dah menyatakan yang dia akan juga ikut jalan sedenak, makcik tu pun berlalu pergi dengan muka yang agak kecewa lah, sebab Bob ni tak nak dengar cakap dia. Jadi lepas dah rehat lebih kurang setengah jam, Bob pun meneruskan masuk ke dalam lori dan memandu terus menuju menghala ke Pontian. Dan apabila daripada R&R Macap tu, Bob melalui jalan sedenak. Lepas sedenak, dia melepasi pula Bukit Batu. Dan masa dekat Bukit Batu ni lah, Bob perasan waktu tu jalan dah tak banyak kereta dah. Lampu jalan pun malap-malap je. Macam nak tak nak je ada tau. Aku pun tak faham lah kat Malaysia ni. Standard lah kan. Bob cakap dalam hati, hai, peruntukan banyak, tapi lampu kat Malaysia ni dah makin kurang pula. Diorang ni memang nak saving ke? Sakit hatilah juga Bob. Bukan apa bahaya mat. Jalan-jalan yang sepatutnya ada lampu, yang banyak berlaku kes kemalangan, tak nak pula letak lampu. Duit tu pergi ke mana? Menteri-menteri yang tengok ni, jawablah. Jadi nak sambung cerita, apabila Bob tengah lalu-lalu tu, dalam kegelapan malam, dia ternampak di bahu jalan ada susuk seorang wanita berdiri seorang diri di tengah-tengah kawasan yang gelap gelita yang tak ada apa. Jadi disebabkan macam Zaf cakap tadi, Bob ni jenis peramah, dia tak boleh tengok orang susah. Lagi-lagi pula perempuan. Dahlah jam dah lewat pagi. So Bob pun memperlahankan lori dia dengan niat dia nak tanya je dulu perempuan ni nak pergi ke mana. Jadi apabila Bob ni memperlahankan lori dia, berhenti betul-betul di sebelah wanita ni. Wanita ni tak nampak muka dia tau. Dia menundukkan muka dia dan muka dia ditutupi dengan rambut hitam yang agak lebat dan panjang. Jadi Bob pun tanya, Assalamualaikum kak. Kak, nak pergi mana ni? Lalu gadis ataupun wanita ni menyatakan kepada Bob yang dia nak pergi ke rumah kakak dia. So tanpa banyak soal, Bob pun cakaplah dekat wanita ni, kalau akak nak pergi, kalau akak tak kisah, saya boleh tumpangkan. Saya nak menghala ke Pontian. Lalu perempuan tu tak banyak soal, teruslah naik ke dalam lori Bob. Dan Bob pun tak ada fikir apalah. Dia pun fikir, okey lah, baguslah. Kalau kau duduk sini seorang-seorang, lagi risau mat. Kan? Kau tu dah lah perempuan duduk seorang-seorang kat tepi jalan. So Bob pun bawa lah lori dia macam biasa. Sepanjang perjalanan, wanita ni hanya menundukkan kepala, tidak menoleh langsung ke arah Bob. Ada masanya Bob ni menjeling lah. Dia nak juga. Bob ni bujang lah. Kalau korang nak tahu kan, nanti korang cakap, apalah gatal lah Bob ni. Bob ni masih mencari calon. So dah halang-halang ada gadis yang dalam penglihatan Bob lebih kurang sebaya dia je, tapi Bob ni tak nampak muka. So beberapa kali sambil memandu tu dia cubalah, dia try juga nak tengok muka perempuan ni, tapi tak nampak sebab rambut perempuan ni tutup muka dia. Dan pada masa tu, disebabkan nak hilangkan ngantuk, perempuan ni pula tak boleh ajak berbincang, tak nak pula ajak berborak. So Bob pun nak menyegarkan mata dia, dia pun keluarlah kan kotak rokok dia dan ingin menyalakan sebatang rokok Marlboro. So waktu Bob nak nyalakan rokok dia, tiba-tiba dia terlanggar satu lubang, lalu pemetik api dia pun terjatuh betul-betul dekat bawah kaki dia. Jadi disebabkan laluan tu tak banyak kereta, lori yang dia bawa pun tak adalah laju sangat. Nak tak nak, Bob kenalah tundukkan sedikit sambil sebelah tangan dia memegang steering. Dia tunduk untuk mengambil balik pemetik api. Dan waktu nak ambil pemetik api, orang cakap sambil menyelam minum air lah. Inilah satu-satunya peluang yang Bob boleh ambil. Kalau betul-betul dia nak tengok sama ada gadis yang tumpang lori dia ni betul cantik ke tak. Kalau cantik, Bob dah standby dah. Inilah masa aku nak keluarkan ayat-ayat puitis yang selama ni aku simpan. Dan waktu dia dah capai lighter dia ataupun pemetik api, dia pun cubalah curi-curi tengok ke arah muka perempuan ni.
Dan pada masa itulah bila dia dah ambil dan bila dia dah menoleh untuk melihat wajah wanita ni, tak cerita banyak, Bob terus terkaku. Pemetik api yang dia pegang dan rokok yang berada dekat dalam mulut dia, Bob ni tak jadi bakar. Bob ni sambil dia bawa lori, dia macam tu je tau. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Apa benda ni? Alah, salah aku ni. Aku dah kena dah. Sebab apa Bob jadi macam tu? Kenapa Bob gelabah beruk sangat ni? Sebab waktu dia tengok muka wanita tu, untuk dia perhatikan sama ada cantik ke tidak, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, wanita tu tak berwajah. Muka dia tak ada guys, hanya lepeh saja. Bob nampak dengan jelas. Itu yang buat Bob terkejut. Mata tak ada, hidung tak ada, mulut pun tak ada. Jadi dengan perasaan yang takut bercampur bau, menyesal pun ada, takut pun ada, tak tahu nak buat apa ni. Bob hanya fokus pemandangan dia ataupun pemanduan dia hanya di depan, sambil dia cubalah nak hafal ataupun dia cuba nak ingat apa surah yang dia ingat. Tak ingat-ingat juga. Dan pada masa ni lah susuk tubuh wanita yang duduk betul-betul dekat sebelah Bob di dalam lori tiba-tiba bersuara. Abang, cantik tak muka saya? No! Bob lagi gigil ni. Tadi dah gigil dah. Ini Bob katakan dah macam nak terkencing. Astaghfirullahalazim, benda ni bersuara pula. Alah, aku dah nak hafal sikit lagi Al-Fatihah tadi. Alah, dah lupa balik dah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Bob dah terketar-ketar. Tanpa dia sedar, lori dia dah makin menghimpit ke bahu jalan. Dia dah hampir-hampir nak pingsan. Dan pada masa ni lah Bob yang cuba mengawal lori dia daripada mengalami sebarang kemalangan akhirnya tertewas apabila wanita ni mula mengilai dengan cukup kuat. Bam! Bob pun mengalami kemalangan. Lori yang dia bawa akhirnya termasuk ke dalam ladang nenas yang berada di tepi-tepi jalan. Kedua-dua lutut ataupun kaki Bob patah. Dan di bahagian dahi, disebabkan Bob ni dahi dia terhentak dekat steering, dah berdarah-darah dah. Dalam keadaan yang teramat sakit disebabkan Bob ni dah tak mampu keluar daripada lori dia. Kedua-dua kaki dia dah patah dah. Dan darah yang suam-suam dah mula mengalir di seluruh muka Bob. Dan dalam keadaan dah nak hampir pingsan, ayat terakhir yang Bob dengar adalah suara wanita ni yang mengilai berkali-kali. Dan daripada susuk tubuh wanita yang duduk kat sebelah lori, disebabkan Bob dah kemalangan, dalam keadaan sama-sama dah nak pingsan tu, Bob seakan-akan ternampak wanita yang tanpa wajah ataupun lembaga yang tanpa wajah ni tadi sedang duduk mencangkung betul-betul di hadapan muka Bob sambil mengadap muka dia. Dan wanita ni mengilai kurang hajar gila. Dan akhirnya Bob pun jatuh pingsan. Dia pun tak tahu berapa lama dia pingsan. Dia sedar-sedar je dia telah berada di Hospital Pontian. Alhamdulillah, kemungkinan adalah pemandu-pemandu lain yang perasan lori Bob ni dah tersadai ataupun mengalami kemalangan. Disebabkan itulah kemungkinan ada orang yang menyelamatkan Bob. Tetapi apa yang Bob terkejut, orang yang selamatkan Bob tak lain tak bukan adalah makcik yang berusia 50 tahun yang cakap seakan-akan Jawa yang Bob jumpa dekat R&R Macap. Macam mana makcik tu boleh selamatkan Bob pula? Macam mana makcik tu boleh tahu? Kalau korang nak tahu cerita yang sebenar, apa yang menyebabkan makcik tu tegur Bob? Makcik tu bukan tegur saja-saja tau.
Waktu Bob berhenti rehat, makcik tu merupakan tukang sapu sampah ataupun tukang yang bersih ke R&R Macap. Dan dia dah perasan dah waktu Bob turun daripada lori dia untuk pergi berehat dekat R&R, makcik tu ternampak ada satu susuk tubuh wanita yang berambut panjang mengenakan pakaian berwarna putih sedang duduk di bahagian belakang tempat pemandu di dalam lori. So disebabkan itulah makcik tu tegur Bob. Tapi dah nampak makhluk tu, kenapa makcik tu tak bagi tahu Bob awal-awal? Sebab makcik tu risaukan keadaan Bob. Dia tahu Bob memandu lori seorang diri. Jadi disebabkan risau, makcik tu ada perasaan yang kemungkinan ada sesuatu buruk bakal terjadi. Makcik tu pun mengarahkan anak lelaki dia untuk ikut lori Bob sepanjang perjalanan. Dan menurut anak kepada makcik tu, sewaktu dia ikut lori Bob ni, anak makcik tu perasan yang Bob berhentikan lori dia untuk menumpangkan sesuatu ataupun seseorang. Tetapi yang mengejutkan Bob, menurut anak makcik tu, dia tak nampak ada orang pun. Apa yang dia nampak adalah pintu di bahagian penumpang secara tiba-tiba terbuka dengan sendiri. Dan tak lama lepas tu, lori yang Bob bawa ni dah mula terhuyung hayam. Dan akhirnya lori Bob mengalami kemalangan. Kisah yang kedua dialami oleh Kadir sewaktu melalui satu lagi jalan yang dikenali dengan nama LSD ataupun dalam bahasa Inggeris dia SDE. Tak kisahlah mana satu yang korang nak panggil. Lebuh Raya Senai Desaru ni mempunyai satu sejarah yang Zaf akan ceritakan nanti. Bukan sejarah lah, tapi lebih kurang mitos yang menyeramkan. Dan gangguan yang dialami oleh Kadir berkait rapat dengan mitos yang bakal Zaf kongsikan dan semua geng puaka di akhir ataupun di hujung cerita nanti. Nak dijadikan cerita Kadir yang memandu pada hari Khamis 5 Mei 2015. Tarikh yang masih segar diingatan sebab pada tarikh tersebutlah Kadir mengalami satu kejadian yang teramat menyeramkan bagi diri Kadir. Pada malam kejadian, sewaktu Kadir memandu seorang diri daripada arah timur melalui Lebuh Raya Senai Desaru menghala ke Pasir Kudang, malam tu jugalah merupakan malam bulan purnama yang teramat besar ataupun kita panggil super moon. Tetapi bagi diri Kadir, alhamdulillah baguslah disebabkan tak banyak kenderaan pada malam tu. Jadi cahaya bulan itulah yang menemani perjalanan Kadir, yang menerangi hidup dia. Tak adalah seram sangat. Perjalanan Kadir pada malam tersebut berjalan dengan lancar. Tak ada pun kejadian yang pelik ataupun menyeramkan berlaku. Tetapi bagi diri Kadir sendiri, dia nak kongsikan bersama geng puaka yang mana tak tahu ataupun tak pernah melalui Lebuh Raya Senai Desaru. Dia akan melalui satu empangan yang dikenali dengan nama Sultan Iskandar. Empangan Sultan Iskandar ni terbentuk apabila mereka membendung ataupun membuat empangan yang menahan air daripada Sungai Layang. Jadi air yang bersih ni akan digunakan ataupun akan menjadi bekalan bagi seluruh penduduk-penduduk Johor Bahru. Penting tak penting? Dan sepanjang perjalanan LSD ataupun sepanjang kilometer tu, dia ada 4 kilometer yang geng puaka kena ingat dalam kepala otak korang. Sebab menurut Kadir, kilometer ni lah yang menghantui hidup dia. Daripada kilometer 33 sampailah kilometer 37. Sepanjang 4 kilometer melalui empangan Sultan Iskandar ni lah, kalau korang tak pernah dengar pengalaman ataupun cerita-cerita seram, bila korang dah lalu dekat kawasan tu, korang tetap akan dapat merasai satu aura yang agak menyeramkan. Kemungkinan disebabkan sepanjang 4 kilometer ni adanya tembok konkrit yang dibina di sepanjang Lebuh Raya Senai Desaru. Untuk apa pula diorang bina tembok? Untuk apa diorang buat tembok konkrit ni dekat Lebuh Raya tu? Sebab tembok konkrit ni lah yang akan jadi penghadang kalaulah berlakunya kemalangan jalan raya ataupun tumpahan bahan-bahan kimia daripada benda-benda yang tak elok ni tertumpah masuk ke dalam empangan Sultan Iskandar. So bila ada tembok konkrit ni, tak ada lah pencemaran bakal berlaku. Kalau berlaku, hoi, settle mat. Macam mana orang Johor? Takkan orang Johor nak jadi macam orang Selangor, tak ada air kan? Sempat lagi selit. So waktu Kadir memandu kereta dia, apabila sampai di kilometer 33,
hujan dah mula renyai-renyai. Dan sewaktu Kadir memandu kereta dia secara perlahan, apabila sampai dekat kilometer 34, Kadir perasan ada satu kereta kenari berwarna merah berhenti betul-betul di bahu jalan. Dan kereta ni menyalakan lampu kecemasan ataupun hazard light yang berkelip-kelip tu. Pada awalnya, sebab Kadir memandu seorang diri, dia tak fikir seram sebab hantu. Dia fikirkan keselamatan diri dia. Sebab pernah terjadi kes, orang ni pura-pura je perompak ataupun orang yang nak summon kau ni. Itulah trik dia. Dia akan buat kereta rosak secara tiba-tiba. Bila kau nak tolong, tiba-tiba kau yang kena rompak. Itu yang bermain dalam fikiran Kadir. Dia dah tahu dah, ini lain macam ni. Aku nak kena tolong ni. Sebab yang peliknya ataupun yang di luar kebiasaan, dekat atas kereta kenari tu, Kadir ternampak ada satu susuk tubuh lelaki yang memakai seluar pendek, baju belang-belang berwarna biru, dan di tangan dia ada cahaya, kemungkinan telefon bimbit. Dah kenapa pula lelaki ni pergi berdiri atas kereta kenari? Kemungkinan emergency ni. Manalah tahu bini dia nak beranak ke? Ataupun mestilah ada sesuatu yang menyusahkan hidup dia ataupun yang membuatkan dia berdiri dekat atas kereta. So Kadir tak fikir apa, dia berhentikan kereta dia, dia masuk gear reverse dan dia undur secara perlahan menghampiri kereta kenari ni. Dan waktu dia berhenti dan keluar daripada kereta untuk bertanyakan kepada lelaki ni, apa hal yang kau berdiri kat atas kereta? Ada apa-apa yang aku boleh tolong tak? Belum sempat dia nak tegur lelaki Cina. Lelaki Cina rupanya. Mata sepet je kan, putih-putih handsome lah. Belum sempat Kadir nak tegur lelaki yang berdiri kat atas, tiba-tiba lelaki Cina ni menjerit ke arah Kadir. Bos, jangan gerak. You jangan rapat. You berdiri situ saja. Astaghfirullahalazim. Dah apa hal pula lelaki Cina ni suruh aku jangan rapat pula? Kemungkinan dia takut aku nak rompak dia kot. Jadi Kadir pun memberitahulah lelaki Cina tu, bos, jangan risau. Saya tak ada nak buat apa-apa. Saya nak tolong saja. Apa yang you diri atas kereta? Ada apa-apa yang saya boleh tolong tak? Dan lelaki Cina tu menyatakan kepada Kadir, bos, bukan. Saya tahu you orang baik punya, tapi you duduk situ saja, saya nak minta tolong you satu benda lah. Jadi Kadir pun tanyalah lelaki Cina ni, apa yang you nak minta tolong? Menurut lelaki Cina ni, telefon bimbit dia tak ada line, dia tak dapat nak hubungi sesiapa. Lalu dia mengarahkan Kadir supaya hubungi pihak lebuh raya untuk selamatkan dia, sebab kereta dia tayar dah meletup dah. Jadi Kadir pun mengeluarkan telefon bimbit dia. Sama juga dekat kilometer 33 sampai 37 tu agaknya, memang tak ada talian. Memang tak boleh dapat signal. Jadi Kadir pun cakaplah kat lelaki tu, dia tak boleh nak hubungi sesiapa sebab telefon bimbit dia tak ada line. Ada benda lain tak yang dia boleh tolong? Dan ini yang pelik, sebab lelaki Cina tu mengarahkan Kadir supaya tengok dekat dalam kereta dia. Dia cakap kat Kadir, bos, lagi satu saya mau minta tolong you you cuba tengok dalam kereta saya. Ada haiwan ke? Ada orang ke? Kalau tak pun ada that thing lah, ada benda tu lah. Kadir pada masa tu lagilah tak faham. Dah apa hal pula nak suruh aku tengok dalam kereta dia ada apa pula ni? Kadir pun teruslah tengok dekat dalam kereta kenari Mamat ni. Bila Kadir tengok, dia tak nampak pun ada haiwan, ada orang ataupun ada benda tu. Benda tu benda apa? Kadir siap tanya lelaki Cina tu, bos, benda apa? Dan lelaki Cina tu cakapkan kepada Kadir, kemungkinan dia pun takut, ayah, benda itulah. Saya tak boleh cakap ini sudah malam, you tahu tak? Lagipun kawasan ini sunyi. Ada apa-apa tak kat dalam kereta? Kadir yang dah stres, Kadir terus cakap dekat Mamat tu, bos, sekarang ni saya sudah tengok kat dalam kereta you. Kereta you tak ada apa. You seorang saja, Macam mana you bawa kereta you boleh tak tahu pula ada penumpang ke tak? Bos, saya pun rasa pelik lah. You dah berdiri kat atas kereta, you turun dululah. Berkali-kali Kadir mengarahkan supaya lelaki Cina ni turun daripada atas kereta kenari dia. Tapi lelaki ni tak nak. Dan sebelum Kadir dah tak tahu apa nak buat, dia pun dah menyampah dah. Kau ni nak aku tolong ke tak? Lelaki Cina ni paksa pula Kadir, bos, sebelum saya turun you sebelum pergi, you kena dengar cerita saya.
Jadi Kadir dah tak ada pilihan dah. Dah aku nak kena dengar cerita pula ni. Dah apa hal, aku dah lah nak cepat ni nak pergi pasir gudang. Tapi nak tak nak, sebabkan kesian kat lelaki Cina ni, Kadir pun bermain lagi dalam perasaan hati dia. Dia nak tahu juga apa hal. Apa sebenarnya lelaki ni berhenti kat sini. Yang lagi, Kadir pun cakap lah dekat lelaki Cina